Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya, Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Hari Rabu, 27 Januari 2021 bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Selamat pagi, Gaz. Selamat pagi, John. Apa khabar, Gaz, ini? Alhamdulillah, kabar baik. Apa khabar, John? Sihat. Apa khabar anda semua di rumah? Terima kasih kerana kami ucapkan kepada anda kerana terus sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda, dan pastinya saya dan John, kami semua mengharapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, bercakap mengenai norma baharu dalam pandemik yang kita lalui pada hari ini. Saya kira norma baharu ini mungkin dalam masa 3 hingga 4 tahun akan datang, kita dapat lihat apa hikmah di sebaliknya. Kalau kita nak jogging, tak perlu tunggu kata orang 3-4 orang nak jogging. Kita boleh saja turun bersama dengan pasangan ataupun seorang diri. Dan kalau kita berbasikal, contohnya hikmahnya adalah tak perlu tunggu 20 hingga 30 biji basikal baru nak berbasikal. Boleh dalam kelompok yang kecil. Jadi kalau kita lihat setiap perkara itu dari sudut yang positif, saya kira pastinya kita menjadi seorang yang lebih kuat walaupun dilanda oleh situasi pandemik COVID-19 ini. Itu permulaan dia. Baik, hari ini kita bawakan topik yang pastinya sangat relevan untuk kami angkat dalam Sejahtera Asia kerana pada hari Ahad ini kita akan menyambut Hari Kusta Sedunia. Oleh itu kami bawakan topik kepada anda mengenai bahaya penyakit kusta bersama dengan pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Jalan Masjid Dr. Zaitul Akmal Abdullah Zawawi selepas ini, dan seterusnya kita nak menjelang Tahun Baru Cina, kan, John? Betul. Jadi kita nak lihat apa peranan KPDN HCP menangani isu terutamanya semasa pandemik COVID-19. Tapi sebelum itu kami akan bawakan macam biasa kepada anda perkembangan semasa. Kita mulakan dengan COVID-19 di seluruh Malaysia dahulu. Baik, semalam Malaysia merekodkan 11 kematian baharu 2 hari berturut-turut akibat pandemik COVID-19. Angka berkenaan sekaligus menjadikan jumlah korban akibat wabak COVID-19 di Malaysia dalam tempoh setahun sudah mencecah 700 kematian. Dalam tempoh yang sama juga, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan sebanyak 3,585 kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 190,434 kes. Menurut beliau juga, daripada jumlah tersebut, sebanyak 2 kes import direkodkan menerima jangkitan dari luar negara, manakala selebihnya merupakan penularan tempatan. Sehingga kini seramai 280 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah berkenaan 111 orang memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, guys, jumlah kes sembuh pula terus mencatat peningkatan dengan jumlah peningkatan 4,076 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 149,160 kes. Dan menurut penularan di negeri pula, Selangor masih lagi mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 1,295 kes, diikuti Kuala Lumpur 610 dan Johor 516 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 dekat Sarawak, mungkin Gas boleh kongsikan. Baik, di Sarawak 205 kes baharu, 3 lagi kematian direkodkan di Sarawak semalam. Sarawak melaporkan 3 lagi kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu semalam. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 33 kes. Dalam pada itu, 205 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam, dengan Sibu sekali lagi merekodkan kes paling tinggi iaitu dengan 51 kes, diikuti Kanowit dengan 41 kes, juga Miri dengan 32 kes. Manakala daerah Bintulu, Kanowit, Beluru, Miri, Sibu, Kuching dan Dalat kini adalah berstatus merah. Baik, itu adalah perkembangan secara ringkas COVID-19 yang kami bawakan kepada anda di Malaysia dan di Sarawak secara khususnya. Seterusnya kami bawakan perincian mengenai pasangan jarak jauh. Syukur dah. Dibenar rentas negeri mulai hari ini. Berita baik bagi pasangan jarak jauh yang sekian lama telah terpisah akibat pelaksanaan PKP, kerana mulai hari ini pasangan suami isteri jarak jauh yang berada di lokasi di PKP ini dibenarkan merentas negeri untuk pulang berjumpa pasangan masing-masing. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Yaakob berkata pasangan terbabit perlulah mendapat kebenaran polis terlebih dahulu. Begitu juga sekiranya ada kes kecemasan, sememangnya dibenarkan
berjalan untuk merentas negeri tetapi perlu maklum kepada polis dan dapatkan kebenaran terlebih dahulu. Ingat, biarpun kelonggaran demi kelonggaran telah diberikan kepada kita, jangan jadikan ia sebagai tiket untuk kita melekakan segala SOP yang perlu untuk kita praktikkan. Baik, itu mengenai rentas negeri. Perincian yang seterusnya, John? Masih lagi mengenai topik yang berkaitan mengenai PKP. Keputusan sama ada kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepenuhnya seperti dilaksanakan pada 18 Mac 2020 akan diumumkan sebelum 4 Februari depan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu akan mengambil kira pandangan semua pihak termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia. Katanya juga pelbagai aspek akan dipertimbangkan khususnya kesan pelaksanaan PKP penuh itu kepada sektor ekonomi dan kesihatan. Kita memang sebaiknya memang kita tak nak PKP sebab banyak orang akan terjejas dan sebagainya, tapi kalau itu adalah perkara jalan yang terbaik yang harus dilakukan demi memutuskan rantaian COVID-19, kita haruslah bekerjasama dengan pihak berkuasa dan sebab sekarang menjadikan tanggungjawab kita guys untuk mematuhi SOP, tanggungjawab kita untuk meleraikan lagi lekuk COVID-19. Betul, itu tanggungjawab kita, kerjasama kita semua untuk terus tingkatkan kawalan kendiri, elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation dan amalkan 3W, wash, warn dan wear. Sebelum kita nak masuk ke topik kita, ingin kami war-warkan juga kepada anda kerana lebih kurang berbaki 4 hari sahaja lagi untuk anda menyertai TV Stars. Kepada anda di luar sana yang berbakat, mempunyai personaliti menarik, petah berbicara, pandai menyanyi, pandai menari, jangan lupa untuk sertai program reality yang bakal menemui anda di kaca TV, pastinya di saluran 122 TVS dengan menghantarkan penyertaan anda di www.tvstv.my/TV Stars sebelum 31 Januari 2021. Mana tahu ini rezeki anda, jadi jangan lepaskan peluang. Baik, masuk terus ke topik perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi bersempena dengan Hari Kusta Sedunia pada hari Ahad ini, bahaya penyakit kusta, kita bersama dengan pakar perubatan keluarga, Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Dr. Zaitul Akmal Abdullah Zawawi. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam, khabar baik. Adik-beradik kita ni doktor. Itulah. Saya pun tadi macam kenal je. Baik doktor, Okey. ramai orang menganggap John penyakit kusta sudah pupus, sudah lupus, tapi ia sebenarnya masih wujud di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia dan ini adalah termasuk negara kita sendiri, Malaysia, kerana sebanyak 300 hingga 350 kes baru didiagnosa setiap tahun di Malaysia. Jadi doktor, difahamkan mereka yang kerap dijangkiti adalah golongan muda, tetapi sebelum itu kita nak tahu perincian lebih lanjut. Apakah itu sebenarnya penyakit kusta? Dah bagi tahu tadi, penyakit kusta ni antara yang dah selalu dilupakan. Tapi sebab sekarang kita dah ada treatment. Nanti saya akan cerita lagi lah apa treatment yang dah ada sekarang. So actually penyakit kusta ni daripada satu bakteria, nama dia Mycobacterium leprae. Okey. Susah sikit nak sebut Itu nama saintifik. nama saintifik dia, tapi sejenis bakteria lah. So apa yang bakteria ni buat, dia memang mengganggu, dia akan menjangkiti kita punya kulit dan juga saraf periferi. Periferi ni maksudnya saraf yang dekat tepi-tepi lah. Kaki, tangan, muka. Dia bukan kacau saraf tunjang dan otak lah. Tapi dia mengganggu saraf dekat tepi-tepi. Jadi, apa yang berlaku, penyakit ni dulu, kalau ingat dulu-dulu kan kita ada pusat kusta negara. Kalau di Semenanjung ada di Sungai Buloh, di Pulau Jerjak, Pulau Pinang, di Sarawak ada di RCBM. Kan? Jadi dulu semasa tiada rawatan, memang penyakit ni boleh menyebabkan kecacatan kalau dibiarkan lama. Jadi sebab itulah, sebab dia boleh berjangkit daripada seorang ke seorang melalui titisan cecair. Dia macam scary, macam COVID-19 lah kan. Tapi COVID-19 tu dia lain sikit lah, dia virus. Yang ni bakteria. Tapi apa nama ni, Mycobacterium leprae ni, kusta ni, dia berjangkit bila seseorang yang ada bakteria tu, dia bersin ataupun dia batuk dan orang yang dekat dengan dia sedut bakteria tu.
Bahayalah Jadi dia Bahaya. airborne lah. Dia airborne. Dia bukan betul. melalui sentuhan. Bukan. Dia bukan melalui sentuhan, dia airborne. So maknanya sebab tu kalaulah macam sebab tu dia panggil penyakit ni dia panggil endemics. Endemics. Dia Okey. bukan macam Bukan kalau pandemik. pandemik kalau pandemik tu dia macam lagi besar lah satu dunia kan. Tapi endemic ni dia satu kawasan. Okey. So jadi kalau seseorang tu kena dan dia bersin, dia batuk, dia masih belum dapat rawatan, bakteria tu ada dalam badan dia. Jadi bila dia bersin, batuk, orang tu sedut pula batuk dia, masa tu dia boleh dapat Mycobacterium Bahaya tu. jugalah sebenarnya. Ya. Kadar kebolehjangkitan tu, doktor. Kadar kebolehjangkitan daripada dulu kepada sekarang dah kurang lah. Kalau dulu dalam 10,000 orang tu dalam dia panggil 0.09% lah. Sekarang dah 0.012%. So maksudnya sekarang dah sangat rendah lah disebabkan oleh treatment. Sebab ada treatment, ada vaksin tak untuk Dia penyakit? tak ada vaksin tapi dia ada treatment. Mungkin nanti saya masuk pasal treatment tu kemudian. Cuma mungkin nak cerita sikit dia punya macam mana nak tahu yang kita ada Kusta ke tidak? Simptom-simptom. simptom dia, gejala dia, betul. So, seperti saya kata tadi kan dia kena kulit dan juga saraf periferi. So, selalu apa yang kulit yang nampak tu adalah bila ada tumpuk putih atau tumpuk merah. Dia tumpuk tu dia macam kalau pernah dengar panau. Okey. Cuma satu kriteria dalam kusta dia tumpuk putih atau tumpuk merah tu dan dia hilang deria rasa. Maksudnya dekat rasa tempat sentuhan. Yes, rasa sentuhan, rasa sakit dia tak ada. Okey. Maksudnya kita jumpa tempat yang selalu dia ada adalah dekat siku, dekat cuping telinga. Tapi kalau teruk boleh ada dekat lutut, dekat kaki, badan pun boleh. Jadi satu terutama sebab tu kita kita galakkan kalau siapa-siapa yang ada masalah kulit ni, lepas tu dia perasan selalunya kulit ni tak berbahaya, majoriti masalah kulit. Tapi bila dah pergi jumpa doktor, dah pergi berubat, macam tak baik-baik juga, memang kena check, especially kalau tempat yang putih tu atau merah tu memang tak sakit. Hilang dari rasa. Yang tu terutamanya nanti kita kena check lah sama ada kusta ataupun tidak. Jadi macam mana doktor akan diagnose seorang itu apabila dia dah disahkan ada mengidap penyakit kusta? Good question. Tadi kita cakap yang bakteria yang menjangkitkan dia adalah Mycobacterium leprae tu kan. So macam mana kita nak tahu bakteria tu? So dia kalau untuk kusta dia ada 3 cara lah. Yang paling senang nak buat, even dekat klinik kesihatan pun kita boleh buat adalah dia panggil slit smear skin. Slit skin smear. Slit skin smear. Maksudnya coretan kita ambil sikit. Contohnya kalau dekat telinga tu, kita picit cuping telinga tu. So kita ambil kita panggil scalpel lah. Tapi dia macam pisau. Torehan kulit. Jaritan torehan kulit. So kita ambil pisau tu, kita toreh sikit je untuk keluarkan cecair daripada telinga tu. Jadi bila kita dah keluarkan cecair daripada cuping tu, so kita akan letak atas macam slide lah. Kita letak atas slide, lepas tu kita akan tengok bawah mikroskop. Dia adalah bubuh dia punya ubat-ubat untuk kita boleh tengok bawah mikroskop. So bila kita tengok bawah mikroskop, kita akan tengok bakteria tu. Itu cara yang pertama, calitan torehan kulit. Yang seterusnya, doktor? Calitan torehan kulit yang pertama. Yang kedua adalah kita panggil skin biopsy. Maknanya biopsi kulit lah. Kita kena ambil daripada kulit. Selalunya tempat yang ada tumpuk putih atau tumpuk merah tu. So kita kopek sikit. Yang ni kena pergi hospital lah. Dia akan bubuh, jangan risau, dia akan bubuh ubat bius dulu. So kita akan ambil bahagian So kita akan ambil bahagian yang yang ada tumpuk putih tu, kita calit sikit, kita toreh, yang ni bukan toreh lah, kita potong sikit kulit tu. Lepas tu kita akan sama juga tengok bawah mikroskop. So kita tengok dia punya sel macam mana. So yang ni selalunya kita akan buat macam yang tadi dulu, SSS tu dulu. Kalau SSS tak jumpa, kadang-kadang kita akan buat biopsi ni juga. Kalau tak okey juga, yang ketiga. Yes, yang ketiga. Sebab kadang-kadang ada dia macam kita panggil borderline sikit. Maksudnya kusta ke tak kusta. So kalau borderline tengok bawah mikroskop tak nampak, kita panggil PCR.
PCR. Polymerase chain reaction. Saya Okey. rasa semua orang pun Macam familiar swab dah. test lah, Macam PCR. swab test tu lah. Tapi yang ni bukan swab lah. Dia guna skin biopsy tu juga. Okey. Tapi cara dia test tu dia guna PCR tu, polymerase chain reaction tu. Maksudnya yang tu dia ada mesin dia lah. Dia ada mesin dia, kita boleh test, kita tengok betul tak ni genetik ataupun bakteria ni bakteria Mycobacterium. Dan apa yang bagus juga dengan PCR ni, Okey. nanti kalau kita dah bagi rawatan, kita boleh tengok ubat yang kita bagi tu sesuai tak dengan bakteria tu. Okey, jadi ada 3 cara penyakit kusta dikesan. Pertama, calitan torehan kulit. Kalau tak dapat juga, buat biopsi kulit. Kalau tak dapat juga, buat PCR. Selepas ini, kita nak tanya doktor mengenai kebolehjangkitan. Adakah kebolehjangkitan dalam kalangan lelaki ini lebih tinggi daripada wanita? Selepas ini, hanya dalam Sejahtera Asia. Hai, saya Ghazali Zawawi, pengacara Gaspirasi dan Sejahtera Asia. Adakah anda ingin untuk mempunyai rancangan temu bual sendiri? Inilah masanya sertai TV Stars dengan menghantarkan penyertaan anda di www.tvstv.my/tvstars. Mungkin ini peluang anda, jangan lepaskan. Kita tahu sekarang ini kita sedang mengalami pandemik COVID-19. Pastinya kita sentiasa berjaga-jaga dengan persekitaran kita. Jadi jangan ditambahkan lagi kerisauan itu dengan penyakit-penyakit lain. Sebab itu hari Ahad ini adalah Hari Kusta Sedunia. Kami ceritakan kepada anda hari ini topik bahaya penyakit kusta. Masih lagi bersama dengan Dr. Zaitul Akmal. Pastinya doktor, tadi sebelum kita berhenti berehat, saya ada tanya bahawa difahamkan mereka yang kerap dijangkiti adalah golongan muda, berumur 10 hingga 20 tahun. Nak tanya, adakah golongan lelaki ini kadar kebolehjangkitan dia lebih tinggi daripada wanita? Ya, kalau kita berdasarkan, kita panggil statistik data lah. Okey. Sebab bila pesakit-pesakit ni dijangkiti oleh kusta, so kita ada tengok data lah. Dan memang kebanyakan pesakit adalah daripada lelaki dan kanak-kanak. Okey, isu dia adalah selalunya sebab Mycobacterium ni dia menjangkiti, dia punya kita panggil incubation period, maksudnya daripada mula-mula dia masuk dalam badan sampai dia nak keluar gejala tu, dia ambil masa bertahun-tahun. Sangat perlahan. Kadang-kadang orang tak perasan. Jadi menyebabkan lambat untuk dapatkan rawatan. So masa tu kalau kita tengok mungkin secara ini daripada banyak kajian lah. Macam dia kata kerana budak-budak kecil dan orang lelaki ni banyak pergi ke sana ke sini, maknanya bekerja kalau secara lama dululah. Jadi itu yang mungkin juga menyebabkan mereka ini mudah untuk menjangkiti dan dijangkiti. Tetapi ada juga kajian yang mengatakan ia juga berkaitan dengan genetik juga. Maknanya bukan genetik untuk diwarisi, tapi genetik mudah untuk dapat jangkitan. Cuma kusta ni dia punya kadar imuniti agak bagus. So kalau dalam satu komuniti tu selalunya 95% daripada seluruh masyarakat tu akan ada immunity terhadap Mycobacterium ni. Immunity secara semula jadi. Semula jadi. Cuma ada orang yang tak boleh nak lawan, so dia akan ada symptoms, ada gejala dan boleh membawa komplikasi jika tidak dirawat. Okey, kalau kita cakap mengenai rawatan, adakah penyakit kusta ni boleh disembuhkan? Okey, boleh disembuhkan. Okey. Bermula daripada macam yang saya kata sejarahnya dulu tak ada ubat kan. Jadi pada tahun 1985 macam tu, WHO, World Health Organization, diorang telah selepas kajian bertahun-tahun, akhirnya mereka berjaya keluar dengan kita panggil multiple drug therapy. Multi drug therapy maksudnya beberapa jenis ubat yang kita, antibiotik yang kita kumpulkan sekali untuk bagi kepada orang yang ada kusta. Okey. Jadi sejak tahun 1985, so kita dah mula bagi rawatan ubat ni kepada pesakit kusta. Okey.
Jadi ubat dia tu kalau saya nak sebut nama tu macam rifampicin, clomifene, kan dia ada nama-nama dia lah. Okey. Tapi maknanya dia ada beberapa ubat. Alright. Cuma nak ambil tu memang ambil masa yang panjang. Panjang. Dia selalunya 6 bulan ke setahun. Proses Bergantung pengambilan ubat tu. Ubat tu mungkin mesti kena ambil setiap hari. Okey. Dan memang kena ambil selama 6 bulan ke setahun tu. Jadi seelok-eloknya mencegahlah daripada merawat. Ya, betul. Cakap pasal merawat ni doktor, bagaimana secara terperincinya penyakit kusta ini boleh dirawati? Okey. Maknanya satu makan ubat tadilah memang kena ikut arahan doktor. Dan yang bagus sekarang apabila pesakit mula je makan ubat, dia sudah mula tidak menjangkiti orang lain. Jadi maknanya walaupun mula-mula dia ada kusta, dia start makan ubat, selalunya kita bagi masa dalam 2 minggu lah macam tu, dia dah mula tidak menjangkiti, jadi dia tak perlu diasingkan. Tidak perlu Tidak perlu. Itu kefahaman yang perlu kita cakna, tak perlu betul. diasingkan. Tak perlu diasingkan. Jadi dia boleh makan ubat dan maksudnya cuma ubat tu mesti dihabiskan selama 6 bulan ataupun setahun. Tengok jenis kusta dia lah. Yang tu memang selalunya doktor akan cek lagi lah kusta jenis apa. Bagaimana pula kepada mereka yang mungkin mempunyai penyakit kusta dan tidak dirawat, apa akan terjadinya akibat kepada pesakit kusta ini, doktor? Okey. Kalau ingat tadi saya ada sebut bahawa penyakit kusta ni dia menjangkiti kulit dan saraf. Okey. Jadi kalau tidak dirawat, lama-lama bakteria ni dia akan merosakkan kita punya kulit dan saraf. Apa yang berlaku saraf? Saraf kita ni kan kita basic paling asas sekali kita merasa menggunakan deria. Kan kulit kan? Deria sentuhan. Yes, deria sentuhan. Satu untuk kita buat kerja lah semua. Tapi satu lagi untuk melindungi diri kita daripada kalau terpijak paku, kalau terkena panas. So kita akan ada refleks yang bagus. Ya. Kalau tidak dirawat, lama-lama semua refleks ni akan berkurangan, akan hilang. Kita dah tak rasa panas. Jadi macam mungkin kalau terkena kettle tu, tak rasa dah. Tak rasa dah. Jadi itu boleh menyebabkan kecederaan. Itu daripada sudut luaran. Bahaya. Daripada sudut dalaman juga, bila saraf kita tu dah rosak, dah dijangkiti kuman ni, dia akan menyebabkan kita punya otot pun lemah. Sebabnya otot kita bergerak dengan arahan daripada saraf. Betul. Jadi bila saraf tu tak berfungsi dengan baik, otot pun tak boleh nak respon. Berkait juga dengan otot. Lama-lama dia akan selalunya tangan boleh jadi mengecut. Kita panggil macam claw hands. Kaki boleh mengecut juga, dia panggil charcot joints. Macam rupa dia jadi pelik lah. Lepas tu kita boleh ada dia panggil wrist drop. Maknanya tangan tu tak boleh nak angkat. Sebab dia punya, selalunya kita ada panggil macam ulnar nerve, median nerve. So semua tu boleh lemah. So dah tak boleh nak bergerak. Dan sebab tu kalau dulu kenapa diasingkan, dia ada satu feature, dia panggil macam nanti hidung tu macam gugur. Dia akan, muka dia akan jadi pelik sikit lah. Pelik banyak lah yang menjadi memang menakutkan. ketara lah perubahan. Tapi itu sudah serius lah. Itu dululah kalau tak dirawat. Tapi dia mungkin daripada sudut yang lain, daripada sudut berfikir, semua okey. Tapi daripada sudut luaran tu memang nampak menakutkan. Sebab tu dulu mereka ni selalunya diasingkan. Jadi mungkin kita ada 1 minit saja lagi sama doktor. Tak rasa dah sebab banyak informasi yang dikongsikan. Doktor, kalau boleh dikongsikan kepada penonton, apa pesanan doktor kepada mereka untuk ubah perspektif mereka terhadap pesakit-pesakit kusta ini dan mungkin kepada pesakit kusta di luar sana, pesanan doktor kepada mereka. So macam mana yang saya kata tadi, sekarang penyakit kusta boleh dirawat. Dapatkan rawatan segera. Saya rasa semalam memang ada keluar dekat Telegram, iaitu Sihat Milikku. Saya follower lah Sihat Milikku ni. Even dalam pandemik COVID-19 ni pun mereka ada iklankan. Pertama, sesiapa yang kontak kepada penyakit kusta boleh pergi ke klinik kesihatan berdekatan, kita akan buat saringan. Yang kedua, kalau ada tadilah tompok-tompok putih ataupun merah yang hilang deria rasa, dah pakai ubat lain pun tak baik juga, terus pergi klinik untuk dapatkan rawatan. Dan juga kalau kita ada apa-apa
penyakit kulit yang lain pun tapi tak baik juga, boleh datang ke klinik kesihatan ataupun klinik berdekatan untuk dapat Kita rawatan. tak minta, tapi kalau kita cek, Ya. mana tahu ianya boleh dirawat Betul. awal. Baik, terima kasih Okey. doktor sudi Alright, berkongsi orang kata informasi yang sangat berkualiti mengenai bahayanya penyakit kusta ini dan tak perlu sebenarnya kita sisihkan mereka. Betul. Sekiranya mereka mengambil ubat dan menerima rawatan mengikut jadual yang ditetapkan, insya-Allah akan sembuhlah. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. Selepas ini kita akan bersama dengan topik yang bersama dengan tetamu seterusnya dalam topik peranan KPDN HCP menangani isu semasa pandemik COVID-19. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dalam Sejahtera Asia. So, you think you can act? So, you think you can dance? So, you think you can sing? So, do you have what it takes to deliver the news in any circumstances? Now, if you think you can act, or you can sing, and you can host, all you have to do is visit www.tvstv.my/tvstars, and you could be the next TV star. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gas. Dan baik, tadi kita pun dah bersama dengan doktor yang bercakap mengenai penyakit kusta dan ya sedikit sebanyak memberi apa pengajaran, kesedaran, kesedaran untuk kita dan kita tahu mengenai penyakit ini. Dan untuk topik seterusnya Gas, kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Morgan Arumugam, Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Negeri Sarawak. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Selamat datang. Okay, jadi kita nak tahulah apakah peranan KPDN HEP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKPB, PKPP ni, terutamanya di negeri Sarawak ni. Mungkin deh Tuan Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pihak KPDN HEP kepada TV Sarawak kerana sudi menjemput. Okey, peranan KPDN HEP keseluruhannya amatlah kata berat bila tambah-tambah dalam keadaan PKP ini. Okey, kita akan membuat pemantauan dan pemeriksaan secara berterusan ke atas kedudukan bekalan barang-barang asas di seluruh negara. Memastikan barang-barang itu adalah mencukupi untuk setiap pengguna setiap masalah. Maknanya tiada wujudnya pembelian panik, kekurangan shortage sebagainya. Kita hasil pemantauan harian mengatakan kita ada lebih kurang 179 pegawai penguatkuasa dan 101 pegawai pemantau harga di KPDN HEP Negeri Sarawak untuk memastikan membuat pemantauan dan kutipan harga sepanjang masa dan di seluruh negeri Sarawak lah. Dan barang biasa yang dikutip harga adalah daripada 12 jenis barang keperluan asas utama, iaitu gula, minyak masak, tepung, telur, bawang, hand sanitizer, topping muka, pelitup muka, dan ada beberapa dan kami membuat juga pemantauan di dalam pada kita ada kata peruncit terpilih daerah dan peruncit pemborong terpilih daerah, iaitu panggil DDR dan DDW. Sebanyak ramai 271 DDR dan 84 DDW. Dan mereka memainkan peranan yang penting memastikan stok bekalan itu ada sepanjang masa di premis. Baik, ya, itu adalah mengenai orang kata apa peranan mereka semasa tempoh PKP, PKPB dan PKPP ini. Untuk kawasan luar bandar pula, Tuan, bagaimana agaknya peranan KPDN HEP ini? Bila sebut kawasan luar bandar, kita juga tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. So sebagai kementerian yang amat prihatin dan caring ministry so kita telah melaksanakan program penyeragaman harga. Di mana kita telah melantik sampai 71 transporter dipanggil untuk memastikan membekal dan mengedar barang-barang keperluan asas tadi di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan penduduk kawasan pedalaman dapat menikmati barangan
tersebut dengan harga sebagaimana penduduk bandar membelinya. Biarpun orang kata jauh. 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 Jadi transporter yang terpilih. Maknanya kalau di bandar kita dapat membeli minyak paket bersubsidi RM2.50 sekilogram. Di kawasan pendalam pun Sama harga. dengan harga yang sama mereka dapat miliki tersebut. Tapi itulah peranan orang kata transporter ini dalam menghantar keperluan asas kepada penduduk luar bandar dan pedalaman. Dan disebabkan mereka jugalah mereka tak perlu untuk membayar harga yang lebih tinggi macam Tuan Morgan katakan tadi. Sebab kita faham ya mungkin disebabkan oleh kos pengangkutan yang tinggi, lokasi yang jauh, lokasi yang terpencil, jalan yang sukar seperti laluan balak, sungai dan jeram sebagainya lah. Tapi disebabkan oleh sistem dan program ini mereka tak perlu membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga di bandar. Baik Tuan, kita nak tanya juga, adakah pelitup muka juga termasuk dalam keperluan asas yang nak dihantar ke kawasan luar bandar? Sebab kita tahu keluar bandar ni dia punya kes COVID-19 rendah kan? Adakah termasuk juga untuk dihantar dalam kepada program mereka? ni mana di samping barang-barang keperluan asas saya sebut tadi 12 barang. So selain daripada itu pelitup muka juga bersama dengan hand sanitizer akan diedarkan di kawasan pendalaman. Lengkap lah Lengkap dan kita ada lebih kurang 540 point of sales. Maknanya kedai-kedai runcit kecil di kawasan pendalaman kita panggil point of sales. Pos ada 540 di kawasan pendalaman yang dikanalisasi bagi pengedaran barang-barang runcit tersebut. Jadi itulah peranan KPDN-HCP John untuk memastikan bahawa keperluan asasnya lengkap bukan sahaja di bandar tetapi juga untuk di kawasan luar bandar. Seterusnya Tuan, apakah peranan KPDN-HCP ini dalam pelaksanaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 terhadap pematuhan SOP PKP, PKBB dan PKPP khususnya di negeri Sarawak? Peranan KPDN-HCP dalam pelaksanaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 adalah kata amat berat jugalah tanggungjawab yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan lah. Dan kami menyahut seruan tersebut demi memberi kesejahteraan yang baik pada pengguna lah. So antara peranan adalah kami terpaksa melaksanakan pematuhan SOP. SOP yang ditetapkan dari masa ke masa. Khususnya kepada peniaga di luar sana, iaitu antara SOP yang ditetapkan adalah seperti pengurusan pelanggan di mana pihak pemilik premis atau shopping kompleks perlu memastikan laluan keluar masuk untuk pelanggan hadiri mereka ditetapkan, dapat ada kawalan dan mereka juga menyediakan buku rekod pendaftaran pelanggan, memuat turun aplikasi MySejahtera, menyediakan hand sanitizer, menyediakan pelitup muka, pastikan yang datang itu ada pakai pelitup muka, mengadakan penjarakan fizikal 1 meter. Dan pemilik premis juga haruslah bertanggungjawab memastikan mereka sendiri dan staf mereka juga menggunakan selain daripada meletakkan pada pelanggan. Bila disebut selain daripada pengurusan pelanggan tadi tu kan, mana mereka juga memastikan aplikasi yang diturut tu ada yang setengah tu tulis buku. Pastikan nombor yang tulis tu telefon identiti biar betul. Ramai yang pelanggan cuba menipu. So itu ada satu yang tanda salah ataupun ada juga yang mungkin malas nak tulis dan sebagainya. Jadi pemantauan itu perlu ada. Perlu. So kita menasihatkan pada premis cuba lebih berhati-hati dan menangani mereka lah pelanggan tersebut. Jadi itu adalah penting sebenarnya sebab sekarang ini nak tahun baru Cina, jadi ramai orang mungkin nak membeli barangan di pusat membeli belah dan sebagainya. Jadi pemantauan itulah kena lebih orang kata efektif dijalankan. Bercakap mengenai pemilik premis perlu mempunyai aplikasi MySejahtera, kalau boleh dikongsikan kepada pemilik-pemilik premis di luar sana, bagaimana proses mereka untuk mendaftarkan ataupun mendapatkan aplikasi MySejahtera ini Tuan? Ya, biasanya pendaftaran MySejahtera ni lebih melalui dengan MKN lah. Malaysia Kesihatan dan KKM. Mereka memohon saja pendaftaran tersebut dan dia boleh download dah di tempat mereka dan letakkan di tempat mereka lah. Senang lah Senang sebenarnya. Boleh pergi ke MySejahtera punya website ataupun menggunakan aplikasi pun boleh juga sebenarnya kan. Dalam masa yang sama juga penjaga juga harus memastikan bilangan permis pelanggan yang kunjung ke premis tu perlu dihadkan.
mengikut kapasiti dan keselesaan, keluasan sesebuah premis itu sendiri. Bergantung kepada faktor keluasan tu. Yes, itu yang jadi amat penting. Harap-harap dengan pemantauan dan segala SOP ini, kita dapat melandaikan lekuk COVID-19. Itu yang paling penting. Selepas ini, kita akan tanya Tuan mengenai apakah inisiatif KPDN HCP dalam menangani isu kekurangan minyak masak di pasaran pada ketika ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kesetiaan anda bersama kami dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau. Boleh sahaja pergi ke YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik, hari ini tadi kita masih lagi bersama dengan Tuan Morgan. Jadi kita telah membicarakan mengenai pemantauan yang bukan sahaja dijalankan oleh KPDN HCP, juga kerjasama yang efektif antara KPDN HCP dengan MITI, dengan Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, memastikan bahawa pemilik premis perniagaan dan para pelanggan mematuhi SOP semasa pandemik COVID-19 ini. Ingat, kita tak mahu dikenakan kompaun, lagi menyusahkan. Sebab kalau dah diberi nasihat tak boleh, diberi amaran tak boleh, terpaksa diberikan kompaun. Jadi Tuan, sekarang ini kita nak menyambut Tahun Baru Cina. Pastinya barangan keperluan asas itu mungkin ada sedikit terhad dan sebagainya. Apa inisiatif KPDN HCP dalam menangani isu kekurangan minyak masak di pasaran pada ketika ini, Tuan? Okey, terima kasih guys. Okey, setakat ini arahan yang dimaklumkan kepada Kementerian Perdagangan dan Negeri Agama sebagai memastikan bekalan minyak masak itu mencukupi dan dapat dinikmati oleh semua pengguna. Di luar, kerajaan melalui KPDN HCP telah mengambil inisiatif membenarkan peniaga menghadkan pembelian minyak masak satu paket polybag yang berharga RM2.50 dan ianya adalah bersubsidi. So mana setiap pelanggan yang pergi ke pasar raya atau kedai runcit, mereka hanya dapat membeli 3 paket per transaksi lah bagi setiap pembelian. Ini adalah bertujuan bagi memastikan bahawa seluruh masyarakat pengguna dapat menikmati subsidi yang diberi oleh kerajaan. Tapi subsidi ini hanya untuk kegunaan domestik saja, di Yes, rumah saja. itu yang penting. Apa yang berlaku kadang ialah peniaga-peniaga pula mengambil kesempatan untuk menggunakan minyak subsidi tersebut. Kadang menyebabkan pengguna sendiri tak dapat membeli. So bila letak saja di pasar raya, habis stok. Letak saja habis. Bila kita siasat mendapati bahawa peniaga yang ambil, peniaga-peniaga yang kecil. Restoran-restoran yang berhampiran dengan pasar raya, minimarket. Jadi jadi kita nak tahu jugalah, mungkin kalau mendapati peniaga yang membeli minyak bersubsidi, apakah tindakan dan penguatkuasaan yang dilakukan oleh KPDN HCP sekiranya terdapat peniaga yang ingkar dan untuk menjalankan urus niaga ni? Biasa kita akan nasihatkan mereka dululah. Pasalnya yang minyak masak ni bukan kata mereka tak boleh beli. Boleh, pasal mereka juga adalah pengguna. Dia kata saya beli untuk diri saya sendiri. Tapi ketika dia beli, kata untuk dia sendiri. Tapi dia letak di premis perniagaan dan menggunakan minyak tersebut untuk perniagaan. Bukan merupakan satu kesalahan besar, tapi dinasihatkan agar memberi peluang tu pada pengguna lebih yang memerlukan. Perlu dipantau lah. Kadang-kadang pengguna ni pun satu transaksi tu beli ikut terhad tu tadi. Tapi balik ke kereta datang balik. Pembelian berulangan. Dia bawa anak dan keluarga sebagainya. Belilah ikut keperlu. Itu nasihatkan. Jangan pentingkan diri sendiri. Ingat juga orang lain kan, Tuan. Baik, sekitar Disember yang lalu, KPDN HCP telah menasihatkan pengguna supaya memilih bawang merah import dari negara lain susulan lonjakan harga bawang dari negara India. Ramai pengguna juga ada membuat aduan mengenai kesukaran untuk memperoleh bawang-bawang merah di pasaran. Komen Tuan Morgan mengenai isu ini. Okey. Pada pandangan saya lah, memang sebagai pengguna mempunyai pilihan banyak dalam pembelian dari bawang merah ros. Ketika kita yang mengalami kekurangan bekalan bawang itu kerana bawang itu terpaksa kita import daripada luar negara, daripada negara India. Dikatakan bawang Bombay ros itu memang sedap, katanya bawang kecil. Sedap mana itu hanya pengguna yang tahu, yang merasakan. Bagi saya, semua bawang ada khasiat dia yang tersendiri. So pengguna harus berubah. Jangan bergantung kepada satu produk saja. Ini yang menyebabkan kadang bila ketiadaan produk tersebut,
maka demand and supply take in the place. Betul. Pengguna lonjakan harga berlaku dan sebagainya. So pengguna boleh beralih kepada alternatif bawang-bawang ros daripada Myanmar, bawang India, bawang Holland sebagainya sebagai pengganti ni. Boleh sahaja boleh sebenarnya. Itu mengenai pembelian secara fizikal, keperluan-keperluan makanan ni. Secara atas talian tuan, kita tahu bahawa sekarang ini disebabkan oleh pergerakan yang terhad dan sebagainya, ramai orang membuat pembelian atas talian. Betul. Peranan KPDHP untuk pembelian secara atas talian. Okey, peranan KPDHP di bawah Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012 jelas menyatakan bahawa barang siapa yang ingin mengadakan urusan perniagaan di atas laman tapak web atau atas talian perlulah berdaftar. Okey. Perlu berdaftar. Marketplace player perlu berdaftar dan mereka yang penting mengikut peraturan 3 memenuhi kehendak jadual yang tertera dalam peraturan tersebut, iaitu nama dan alamat peniaga, Okey. nombor pendaftaran perniagaan, Okey. keterangan produk itu sendiri, terma dan syarat, harga produk, nombor telefon, kaedah pembayaran dan anggaran masa pengantaran perlu dispesifikasikan dalam talian tersebut. So itu kalau tak dipenuhi menjadi satu kesalahan dan boleh disabit di bawah Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012, Akta Perlindungan Pengguna 1999. Okey, kita tahu juga jika peniaga di atas talian ni tidak mematuhi kriteria, contohnya tidak memaparkan harga. Bagaimana sebagai seorang pengguna boleh melakukan aduan terhadap peniaga tersebut? Okey, sebagai seorang pengguna untuk buat aduan di Kementerian Perdagangan dan Pengguna amatlah mudah sekali. Kita KPDHP menyediakan hampir 18 saluran aduan. 18 18. Saya ada Patut saya WhatsApp pun ada. Dia ada 18. Sebenarnya tiada kemestian kata pengadu itu tidak tahu. Yang pertamanya dia boleh layari portal e-aduan. Okey. Dan dia boleh pergi ke call center kementerian di mana 1-800-886-800. Okey. Talian bebas tol. Itu. Dan melalui e-aduan @kpdndhp.gov.my dan aplikasi telefon pintar EZ Adu. EZ Adu. EZ Adu. Dan dia boleh juga pergi ke Enforcement Command Center. Kita ada EEC yang beroperasi daripada 8 pagi hingga 10 malam di negeri-negeri yang kata memerlukan atau yang kata keadaan yang kata pandemik COVID yang memerlukan servis tu, kita open sampai 10 malam. Di Sarawak kita pendekkan sampai pukul 6 petang lah. Pasal nampak panggilan berkurang. Mana Sarawak banyak orang mematuhi. Baik. Selain daripada itu kita ada talian WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp 019 279 4317. Okey. 019 279 4317. WhatsApp lah paling senang. Ambil WhatsApp paling senang. screenshot. The moment saja kita WhatsApp, dia akan beritahu apa kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi. cepat. Jawab saja, anda akan siasat aduan disiasat dalam masa 24 jam. Jadi baik. itulah banyak saluran Banyak. kalau aduan, kalau nak melakukan satu aduan, banyak saluran yang KPDN HEP telah sediakan. Jadi itulah antara berapa saluran tadi Kas? 18 saluran. 18 saluran. Paling senang WhatsApp, sekali lagi nombornya adalah 019 279 4317 dan kami nak ucapkan terima kasih kepada Terima Tuan kasih. Morgan kerana sudi berkongsi mengenai sedikit peranan KPDN HEP terutamanya dalam memerangi ataupun dalam kita menjalani PKP, PKPB dan PKPP sekarang ini, dan kita harapkan agar hasil pemantauan yang dijalankan di seluruh negara membolehkan kita mengetahui bahawa kedudukan keberadaan bekalan barangan keperluan harian seperti bawang, minyak tadi yang macam Tuan Morgan katakan berada pada peratusan keberadaan yang semakin stabil dan baik. Baik, selepas ini kita jumpa untuk blok yang terakhir, jadi jangan ke mana-mana, terus kesetiaan anda dalam Sejahtera Asia. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya
selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, tiada lagi yang ku harap, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Baik, kembali lagi untuk blok yang terakhir Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sudi bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Topik pada hari ini pertama bahaya penyakit kusta, yang kedua adalah peranan KPDN HCP dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, dan kesimpulan untuk topik yang pertama bersama dengan Dr. Zaitul Akmal tadi adalah mengenai bahayanya penyakit kusta. Dan kita tahu bahawa penyakit kusta ini dia boleh mendatangkan kesan-kesan yang ketara, kesan-kesan yang berbahaya sekiranya tidak mendapat rawatan awal. Jadi kepada anda yang sudah tahu apa simptomnya adalah kehilangan deria rasa. Jadi cepat-cepat pergi ke klinik berdekatan, jalani rawatan anda, dan ingat jangan orang kata mempunyai satu stigma ataupun pemikiran kita perlu mengasingkan diri daripada pesakit kusta. No. Kita boleh bersama-sama dengan mereka dan membantu mereka untuk mendapatkan rawatan. Tiada orang kata kebolehjangkitan itu berlaku. Sekiranya mereka mendapatkan rendah. Sekiranya mereka mendapatkan rawatan, kadar kebolehjangkitan itu rendah. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Jadi tak perlu diasingkan. Dan hari Ahad ini adalah Hari Kusta Sedunia. Kami harapkan agar pesakit-pesakit kusta di luar sana terus konsisten menjalani rawatan, dan kepada mereka yang di sekeliling mereka terus berikan sokongan kepada mereka. Topik yang kedua, KPDN HCP, John? Topik yang kedua kita tadi dah pun bersama dengan Yang Berusaha Tuan Morgan, Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Sarawak dalam KPDN HCP, dan banyak juga yang beliau kongsikan mengenai terutamanya kepada pengguna. Jadilah pengguna yang bijak. Kalau macam contohnya ada barang keperluan yang terkawal, harga yang disubsidi, kita hanya boleh
membeli dalam kuantiti, contohnya 3 kuantiti, belilah dengan 3 kuantiti sebab kita kena fikir tentang orang lain juga. Jangan kita beli banyak-banyak lepas tu orang lain tak ada. Elakkan pembelian secara berulang, masuk kereta datang balik. No, lepas beli hanya apa yang diperlukan saja. So, untuk peniaga jangan stok tu sampai, simpan untuk diri sendiri. Kita kena sentiasa ingat juga orang lain kan. Baik, sampai sini sahaja Sejahtera Asia pada hari ini bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Baik, pada malam ini kita akan bersama saya sekali lagi. Siapa guest untuk Gaspirasi malam Gaspirasi pada malam ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi Iban yang terkenal yang pastinya anda di luar sana tahu. Beliau Melissa Francis akan berkongsi dengan kita malam ini kisah-kisah beliau sebelum bergelar penyanyi, liku-liku pahit manis yang ditempuhi beliau, dan pastinya malam ini beliau akan share dengan kita, kongsi dengan kita apa lagu baru beliau. Jadi Gas nak cubalah suruh dia tease sedikit, nyanyi sedikit lagu tu. Jadi jangan lupa untuk tonton Gaspirasi pada malam ini secara langsung jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Untuk Sejahtera. Gas dengar lagu Iban tak? Dengar? Dengar. Akai-akai. Akai-akai. Betul, itu lagu Melissa Francis. Jadi itulah, sampai di sini saja Sejahtera Asia untuk hari ini. Jumpa lagi esok hari bersama dengan saya dan Jess. Saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. I wish the best for you in the future, Mama. Hope Kak Mel will never give up. Manahlah, susah kepada. Maya ya strict kak. Tiap kali Melissa is very good sister. Tapi benarlah, she's very responsible dengan family-nya. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS.